pada perlumbaan kali ini. Jadi untuk perlumbaan ini bagaimana Ali lihat dengan Lita ini dengan jentera 150 yang mereka gunakan? Okey, dengan Lita hari ini dengan jentera 150. Kita lihat kedudukan grid sekali lagi. Akid Aziz di petak yang pertama, petak kedua Abdul Hakim Anwar, petak yang ketiga Muhammad Helmi Azman, petak keempat Ahmad Afif Amran, 5 Ahmad Fazrul Syam, 6 Muhammad Aiman Tairudin, petak yang ketujuh Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 8 Fakrusi Syakrin Rostam, petak ke-9 Muhammad Syafiq Izarik Saiful Nizam, petak ke-10 Tengku Amir Afiruddin, 11 Fitri Asyar Razali, 12 Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan. Di petak ke-13 Muhammad Zakwan Zaidi, 14 Muhammad Hafizah Rofa, 15 Muhammad Azhar Abdul Jalil, 16 Muhammad Alif Aiman Tumiran, 17 Muhammad Haris Baran Baharin, 18 Muhammad Syazul Naim Razali. Di petak yang ke-19 Muhammad Haziq Fairuz, 20 Muhammad Syafiq Rasul, 21 Khairul Ikhwan Aziz, 22 Syarifuddin Samsudin, 23 Abdul Afendi Hadi, 24 Muhammad Rozaiman Muhammad Sain. Berada di petak yang terakhir, petak yang ke-24. Memang sangat sukar untuk kita ramalkan kerana yalah masing-masing dapat satu regulation baru. Masing-masing mencari dalam pasukan kungfu masing-masing keluar untuk developkan jentera itu untuk lebih baik. Daripada sektor pelumba, mereka sama-sama satu level riding. Jadi ini yang membuatkan kita suka menyangka lah apa yang akan berlaku nanti. Diberikan tumpuan di Lita sekarang ini. 6 pemerah akan dinyalakan. Mereka akan dilepaskan sekarang. Di hadapan kita lihat Adroy Hakim yang bermula dengan baik. Di sebelahnya Akid memtahankan depan di hadapan di antara Adroy dan Akid. Adroy yang berjaya untuk lepas setelah pelumba di hadapan tempat yang pertama. Kesemua pelumba dapat lepas di selekor pertama dan kedua. Tapi di hadapan Adroy Hakim Anwar yang meluncur laju untuk naik tempat yang pertama. Dengan di belakangnya Helmi Azman. Di belakangnya Helmi Azman Akid Aziz. Jadi kita lihat Azroy dan Helmi berjaya untuk melompat di hadapan Akid Aziz di awal perlumbaan. Permulaan yang baik untuk Azroy dan dua kombinasi yang baik antara dua pelumba muda ini daripada Honda telah menyekat Hafiz Aziz. Seorang masuk untuk terjatuh. Itu Akid Aziz yang terjatuh di Lita, pelumba yang memiliki petak utama perlumbaan. Dia terjatuh. Pada pendapat saya mungkin link angle dia terlalu rapat kerana dia dah white line. Jadi permulaan mereka cukup baik kerana Azroy cuba menyekat Akid daripada dapat no shot dan dimasuk oleh Helmi sekali. Terlalu rendah link angle dia dan boleh membuatkan speed itu tinggi. Ya, dia terlalu rendah pada kelajuan yang tadi kerana ada pelumba di hadapan yang menyebabkan dia kehilangan kelajuan. Betul. Dan terjatuh ketika di selekor bulatan. Kita ada 20 pusingan untuk perlumbaan ini. 19 baru dilalui oleh pelumba sekarang. 32. Itu Helmi Azman yang ada masalah nampaknya. Kerana dia perlahan. Nampak perlahan Helmi Azman. Ya, kita nampak macam jentera Helmi Azman lepas dia shift satu gear problem. Nasib baik Azroy di belakang berjaya mengelak kerana nampak satu pelanggaran yang kecil antara mereka. Nampak dia masih lagi cuba untuk menyertai perlumbaan. Sementara di hadapan berikan tumpuan kepada Azroy dengan kita lihat Afif yang telah berada di tempat yang kedua sekarang ini dengan di belakang Azroy adalah Syafiq Izarik yang berada di tempat yang ketiga. Itu yang kita lihat di Lita sekarang. Kombinasi yang cukup baik di permulaan tadi Honda, dua biji jentera Honda. Tapi sekarang ingat Azroy harus menjaga racing line dia kerana beliau di-attack oleh banyak barisan pelumba Yamaha. Ini yang dikatakan menariknya persaingan ini. Jadi kita nampak satu dramatik yang cukup baik di situ. Ya, di hadapan Adroy Hakim yang mempertahankan kedudukan tempat yang pertama, tapi di belakangnya barisan yang menunggu Afif Amran, Syafiq Izarik, Iqbal Amri Abdul Malik, Aiman Tairudin, Fitri Asyar Razali, Hafizah Rofa, semuanya menyerang sekarang ini. Adroy bersorangan di hadapan di tempat yang pertama, sementara Helmi Azman yang kita lihat perlahan mengelilingi Lita. Ada masalah dengan jenteranya. Kedudukan Afif dan Azroy cukup rapat. Sekarang momentum Afif dah kita nampak dia punya racing pace dalam rhythm yang cantik. Dan Azroy cuba menegakkan keadaan itu supaya racing line dan mapping yang digunakan oleh mereka. Kerana kategori CT150 ni mapping dalam motosikal ECU tu sangat penting. Kerana apa-apa perubahan pun bergantung kepada FE ratio. Jadi FE ratio ini membuatkan suatu enjin overheat ataupun keserasian dalam matching motosikal. Okey, jadi sekarang kita melihat Azroy di hadapan diasak oleh Afif Amran. Apakah Hafiz Amran
mencari ruang. Kerana seperti yang saya lihat tadi di starting rig, Afif ada menunjukkan bahawa gunakan otak. Kerana saya ada pernah berjumpa Afif Amran pada sesi interview semalam. Beliau menyatakan kepada saya bahawa sekarang kesihatan beliau sudah pun semakin pulih dalam 45%. Tapi masih belum sepenuhnya. Jadi tunggangan rhythm riding beliau harus mencari satu level maksimum dan reducekan. Dan Azroy pula kita nampak satu perkembangan yang baik. Kerana pelumba ini saya kenal dengan corak tunggangan beliau yang cukup smooth. Ia membuatkan Azroy mempunyai kelebihan di sektor pertama iaitu technical. Jadi adakah Azroy dapat memintas, dapat menahan pergerakan Afif Amran? Kerana pada di sesi sepepul mereka Afif mencatatkan masa 52.8 sementara Azroy mencatatkan masa 52.7. Masa mereka tidak begitu jauh dan sekarang mereka masing-masing bergelut untuk mencari konsisten kerana dalam perlumbaan CP150 ini mempunyai jarak yang jauh kerana 20 pusingan mereka lalui dengan kekuatan stamina. Di skrin sekarang kita lihat kelompok di kelompok kedua. Kita lihat ada Sazul Naim, Harif Farhan, Muhammad Rozaiman yang di tempat 11, 12, 13. Jadi 42 itu adalah Syafiq Izari, diikuti oleh Iqbal, kalau tak silap saya dan juga Fitri. Mereka cuba besar itu dari Iqbal masuk dengan cantik kerana Syafiq Izari membuat kesilapan agak terlalu wide. Dipintas juga oleh Fitri Razali. Jadi sebarang kesilapan dalam kategori 150 ini. Jika sikit saja kesilapan, dua pelumba mengintai peluang untuk terus mencuri tumpuan untuk memotong. Dan inilah saingan yang dikatakan sengit pada kategori CP150 ini. Penasaan jentera dan pelumba arus terasi dengan adanya selekoh yang istimewa di litar batu kawan ini, separuh bulatan. Kita lihat corak tunggangan mereka. Kalau di hadapan dengan konsisten dan secara kelompok, mereka harus mencari breaking point untuk memintas. Dan kita lihat ini kelibat Zakwan Zaidi. Sebenarnya mana yang kita tahu Zakwan masih mengalami kecederaan yang belum baik sepenuhnya. Lebih di Melaka sebelum ini kita lihat Zakwan berjaya menempatkan diri di tempat yang ketiga di atas podium. Dan ini dia persaingan dua jentera Honda dan Yamaha, Azroy Hakim dan Afif Amran. Kedua-kedua mereka ini dah terlalu jauh. Apakah percaturan Afif? Adakah membiarkan Azroy untuk menjadi pendahulu sebelum sampai di pusingan yang terakhir untuk memintas? Itu adalah strategi masing-masing kerana mereka adalah pelumba-pelumba yang sangat berpengalaman dan sangat bagus. 12 pusingan lagi akan tamat dengan sekarang Azroy Hakim pertahankan kedudukan di tempat yang pertama dengan Afif di tempat yang kedua Iqbal. Tapi kita lihat di antara dua pelumba di hadapan ini jarak jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Jadi pada kelompok kedua ni saya lihat benda ni akan berterusan kerana mereka saling akan berlawan antara satu sama lain kerana ini pelumba expert. Mereka cuba memintas walaupun sedikit ruang. Jadi gap jarak yang ditunjukkan oleh Azroy dan Afif memang terlalu jauh. Kita lihat bagaimana di hadapan Azroy dan juga Afif mengembalikan kita pada tahun lalu antara Kasma dan juga Afif pada keadaan yang sama. Dan kedudukan nampaknya bagi Azroy yang berada di hadapan dia berdepan tugasan suka kerana diserang oleh Afif. Dan di belakang ini Iqbal Abdul Malik
mengepai kumpulan yang seterusnya. Fitri, Ashraf Azali, Hafizah, Rofa dan Fadrul Syam semua dalam kumpulan ini. Sementara kita lihat tidak ada beza di antara kedua-dua pelumba ini. Kelajuan mereka yang sama sekarang ini, pengalaman dan juga bagaimana skill untuk kita lihat Azroy yang bertahan untuk menutup ruang daripada Afif. Untuk mengupas keadaan situasi ini, Afif dia akan mencari ruang ataupun dia mengesan di manakah kesilapan Azroy ataupun di mana kelemahan di Azroy di selengkauh mana. Jadi pada Azroy pula, beliau cuba mencari racing line yang cantik ataupun mengesan Afif. Dekat mana yang Afif bagus daripada dia, itu tempat yang dia cuba untuk tutup. Tapi kita ketahui Afif bagaimana dia memang gemar mengekori pelumba dan akan cuba untuk melakukan gerakan pada 2 atau 3 pusingan yang terakhir. Kita lihat jarak jauh mereka meninggalkan kelompok yang sekarang ini kita lihat masih lagi tahankan kedudukan Iqbal Abdul Malik di tempat yang ketiga kerana Fitri turun kembali di tempat yang keempat. Di kelompok kedua ini kita lihat banyak pelumba kerana persaingan tempat ketiga. Saya nampak Fazrul Syam pun ada di sini. Ya, Fazrul Syam pun ada di situ. Jadi masing-masing mengintai. Cantik nampaknya gerakan daripada mereka. Inilah persaingan yang menarik yang kita nantikan panjang perlumbaan di Kerajaan Malaysian Cup Peak ini. Ya, sekarang kita lihat masih lagi Iqbal tahankan daripada Fitri di hadapan Fazrul di hadapan Izzat Zaidi, Azhar Abdul Jalil yang berada dalam kelompok ini, dalam kumpulan ini dengan Syafiq Zarik juga berada di dalam ini dan juga Fakrushi Syakin Rostam berada di belakangnya. Masih lagi tumpuan kita berikan pada kumpulan ini kerana 9 pusingan lagi akan tamat dengan Iqbal mempertahankan kedudukan daripada Fitri yang juga pada hujung minggu ini mencatat masa yang baik, terpantas pada latihan yang pertama dan sentiasa berada pada kedudukan atas, dan sekarang ini mereka bersaing untuk kedudukan terakhir di atas podium kerana 2 tempat pada adatnya adalah milik 2 pelumba di hadapan. Dalam perlumbaan kali ini kita boleh menyaksikan perlumbaan secara berkelompok dan di hadapan 2. Jadi percaturan itu Fazrul masuk. Sementara kita lihat Fazrul masuk untuk meminta Fitri. Jadi Fazrul dan juga Rakaja di hadapan itu adalah Iqbal dan juga Fazrul yang berada pada kedudukan 3 dan 4 sekarang ini. Ini yang katakan pengalaman. Kita nampak Fazrul cuba cari breaking point yang begitu maksimum sampai terangkat. Yang kita nampak tayar belakang beliau agak sedikit terangkat, tapi berjaya flipkan motosikal dengan cantik. Teknik yang digunakan oleh Fazrul itu sangat berkesan bagi saya. Ya, Fazrul sekarang ini berada di tempat yang keempat di belakang Iqbal Amri Abdul Malik. Fitri turun di tempat yang kelima dengan 2 pelumba di belakangnya. Azhar dan juga Izzat Zaidi, 2 pelumba Waipang. Sementara di hadapan masih lagi kekal kedudukan, cuma di belakang ini saja ada pertukaran pada kedudukan 99 Iqbal Amri, sama ada Fazli akan cuba memintas Iqbal atau tidak, kerana kedua pelumba IHM ini bersaing untuk tempat yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelumba dalam kumpulan ini. Dalam situasi begini saya nampak cukup sukar kerana mental harus kuat dan segi pernafasan pun penting sebagai seorang pelumba yang bersaing dalam kelompok ini, kerana masing-masing ada 0.10 saja. Dan kita lihat di hadapan pula masih lagi rapat Afif. Ini strategi yang biasa digunakan. Dia mengikori rapat pelumba di hadapan sehingga sampai di saat akhir nanti. Tapi kita berikan tumpuan terlebih dahulu di belakang kerana menarik. Kita lihat perebutan tempat yang ketiga ini di antara Iqbal Fazrul masuk untuk tempat yang ketiga sekarang. Fazrul mendahului dalam kumpulan ini. Fazrul di tempat yang ketiga, Iqbal Amri di tempat yang keempat, Fitri di tempat yang kelima. Jadi Fazrul akan cuba lari dari kelompok ini dan dia ada Iqbal untuk membantunya dalam memastikan tempat ketiga milik mereka. Tindakan yang tepat oleh Fazrul kerana beliau dah try tadi sebelum Iqbal. Jadi beliau dah tahu di mana marking-marking yang beliau boleh pakai semaksimum yang mungkin. Itu yang beliau gunakan untuk memintas Iqbal. Dan dia telah pun berjaya melepasi kali ini dan berada di tempat yang ketiga. Cuma jarak dengan pelumba di hadapan 9 saat dia ditinggalkan oleh Azroy dan juga Afif. 5 pusingan lagi akan tamat. Kita akan lihat bagaimana antara Azroy dan Afif sekarang.
kerana pada waktu ini kebiasaannya kita akan tahu Afif mula untuk mengorak langkah untuk mengejar pelumba di hadapan. Sementara tumpuan kita berikan perebutan battle for third untuk Ahmad Fazrul, Iqbal, Fitri, Izzat dan Azhar. Pada situasi ini saya pun tertanya-tanya apakah pasukan Ahong akan melakarkan strategi bersama ada Iqbal akan menahan pelumba di belakang atau melepaskan Fazrul untuk berada di tempat ketiga. Ini yang kita nantikan. Melepaskan Fazrul kerana sekarang Fazrul berada di tempat yang ketiga. Dan kita lihat Iqbal akan cuba menutup dan sekarang ini kita berikan tumpuan di hadapan kerana pada ketika ini kita tahu Afif akan mula mengorak langkah pada di penghujung perlumbaan. Ada 4 pusingan lagi akan tamat dan dia mengekori sekarang ini Azroy. Agaknya apa yang Afif fikirkan, Eli, pada kedudukan sebegini? Okey, dalam kedudukan begini kita lihat rhythm Azroy dan rhythm Afif lebih berkurang kerana speed dan kelajuan dua-dua berani. Jadi breaking point lebih kurang. Jadi untuk memintas, Afif perlu bijak mencari sedikit ruang dengan rolling speed yang cantik untuk memintas dengan breaking point yang cukup maksimum. Jika tidak, dia akan buat mistake dan overshot. Dan ini pula tugas Azroy untuk menutup ruang. Azroy juga pelumba pengalaman. Cuma dua laluan lurus yang kita lihat ini milik siapa? Milik Honda atau Yamaha. Kerana litar ini ada dua laluan lurus dan terutama selepas selekor terakhir menuju ke selepas selekor bulatan menuju ke selekor terakhir. Di situ kita lihat Yuzi yang menyaksikan perlumbaan dengan di belakang diperhatikan oleh pasukan CKJ Cikgu Junaidi, menyaksikan kedua ketua ini, menyaksikan kedua pelumba mereka yang sedang bersaing di litar untuk tempat pertama dan tempat yang kedua. Pada pendapat saya sekarang Honda dan Yamaha, Honda di bawah, di kuasa power bawah iaitu dipanggil low end sudah cukup baik berbanding dengan Yamaha yang sama dengan Honda. Tapi di speed di atas Honda lebih baik sedikit daripada Yamaha. Dan saya dapat feedback daripada Afif, motor Yamaha, motor yang dia tunggang sedikit sukar daripada yang sebelum. Bagaimanapun kita lihat kepada kepandaian pelumba untuk menggunakan jentera mereka pada kedudukan sekarang ini. Kerana kedua ada kelebihan, ada kawasan teknikal dan ada kawasan untuk memecut dia di litar ini. Dua pusingan terakhir. Di belakang tadi kita lihat ada Fazrul. Fitri telah melepasi Iqbal. Dari Fazrul di tempat yang ketiga masih kekal Fitri di tempat yang keempat. Tapi tumpuan kita kepada 1 dan 2 sekarang ini. Dua pusingan lagi akan tamat. Azroy bertahan di tempat yang pertama. Di belakangnya adalah juara bertahan yang memberikan tekanan. Seperti juga pada tahun lalu bagaimana Afif berikan tekanan kepada Kasma, berikan tekanan kepada Akid. Kali ini di hadapannya adalah Azroy Hakim Anwar. Dan Azroy bertahan setakat ini. Mereka menuju ke laluan lurus ke selekoran terakhir untuk pusingan terakhir. Masih lagi Azroy di hadapan. Sedikit kesilapan pun tidak boleh dilakukan oleh mereka. Jadi saya nampak tadi Azroy cuba keep line di selekor separuh bulatan terlalu kecil. Nampak ada tayar sliding di belakang. Ini boleh membuatkan, jika dia berulang, boleh membuatkan Afif menjadi memintas beliau. Mendebarkan untuk kedua mereka sudah pasti, mendebarkan juga untuk kita. Dan di litar sekarang ini Azroy menutup ruang, memastikan dia berada di hadapan. Dan Afif akan mencuba, saya percaya sekarang ada dua tempat yang kita akan lihat di selekor ke-7 dan juga di selekor bulatan menuju ke selekor terakhir. Di situ Afif akan cuba untuk meminta saluran lurus kerana kita tahu Afif adalah seorang yang tidak mudah putus asa dan dia beberapa kali melakukannya pada musim lalu. Dan ini dia kedudukan tempat yang saya katakan tadi di selekor bulatan. Afif cuba masuk, luar wide sedikit ditutup oleh cantik daripada Afif. Dan Azroy menuju ke garisan penamat sekarang ini. Melihat di mana kedudukan Azroy dan juga Afif menuju ke selekor terakhir. Azroy dan Afif sekarang ini memberi siapa yang akan berada di hadapan. Azroy dan Afif. Azroy memuncul laju menuju ke garisan penamat. Azroy akan di tempat yang pertama dengan Afif Amran di tempat yang kedua. Yuzi menjerit kegembiraan dengan Azroy di tempat yang pertama dan di antara 3 dan 4 juga. Di antara Fazrul dan Fitri, Fazrul yang berjaya naik ke podium untuk tempat yang ketiga. Ternyata gembira Yuzi dengan Azroy yang berjaya untuk mencatat kemenangan yang keduanya musim ini. Dua perlumbaan yang telah berjaya dimenangi oleh Azroy. Tapi kita lihat bagaimana tadi Afif cuba habis-habisan sehingga sampai ke
Teleko yang terakhir untuk memintas. Saya puji tindakan Afif Amran kerana beliau ada speed untuk memintas Azroy, dan Azroy cuba menutup racing line di sebelah kanan takut Afif masuk, tetapi dia cuba di bahagian luar untuk mencari Azroy punya mistake. Jadi itu tindakan sepatutnya yang dilakukan untuk expert rider sendiri beliau. Ya, dia cuba memaksa Azroy melakukan kesilapan, dia memaksa Azroy untuk keluar juga. Ya, betul. Untuk melihat dia keluar, Ya. dan jika dia keluar dia akan masuk dari bahagian dalam. Betul, ya. Tapi Azroy kekal pada racing line yang tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh Afif di belakang, dan membolehkan dia untuk memenangi perlumbaan yang keduanya musim ini. 2 kemenangan dalam 2 pusingan pertama. Ini adalah satu kejadian yang sangat berharga buat Azroy Hakim yang dikejar begitu rapat oleh Afif tadi. Tapi ini membuktikan lagi persaingan untuk musim ini akan terbuka, kerana walaupun Azroy menang dalam 2 perlumbaan, tapi Afif mulai bangkit. Afif di tempat yang keempat pada perlumbaan lalu, naik tempat yang kedua dalam perlumbaan ini. Azroy di tempat yang pertama, Afif tempat yang Azroy Hakim Anwar tempat pertama, Afif Amran tempat yang kedua, Ahmad Fazrul Syam ketiga, keempat Muhammad Fitri Ashraf Razali, kelima Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, keenam Izzat Zaidi Salihan, ketujuh Muhammad Zakwan Zaidi, ke-8 Pakrusi Syakirin Rostam. Di petak yang di tempat yang ke-9 Azhar Jalil, 10 Haziq Fairuz, 11 Haris Farhan, 12 Syahzul Naim, 13 Syafiq Rasul, 14 Khairul Ikhwan Aziz, 15 Alif Aiman Tumiran, 16 Muhammad Aiman Tahiruddin, 17 Abdul Afeni Hadi, 18 Syarifuddin Samsudin, 19 Muhammad Helmi Azman, 20 Rozaiman Said, 21 Syafiq Zarik Syaful Nizam, Afizar Rafa, 22, 23 Tengku Amirul, dan 24 Ahmad Akid Aziz yang terjatuh di awal perlumbaan di pusingan yang pertama tadi. Jadi kita nantikan podium bagi ketiga-tiga pemenang. Kalau di Jasin Melaka kita dapat saksikan tiga-tiga pelumba Yamaha Honda berada di atas podium. Kali ini campuran pemenang dari Honda tempat 2 dan ketiga pelumba Yamaha. Encik Senior Mat Nasir bin Hassan, pengarah Majlis Perbandaran Seblang Perai, menyampaikan hadiah untuk tempat yang ketiga pada Ahmad Fazrul Syam. Kembali semula ke atas podium Ahmad Fazrul Syam. Dia kecewa sebenarnya ada perlumbaan di Jasin Melaka. Dia mencatat masa yang begitu baik. Tapi sewaktu sesi kelayakan ada masalah sikit dengan jenteranya. Baik, yang ketiga Ahmad Fazrul Syam. Lepas membirakan penyokong-penyokong yang datang dari Taiping untuk menyaksikan Fazrul berlumba. Tempat yang kedua YB Zulkifli Ibrahim, Adun Sungai Aceh Pulau Pinang, menyampaikan hadiah. Tempat yang kedua Ahmad Afif Amran, tidak mengecewakan juga untuk Afif sebenarnya, yang mana menuju tempat keempat pada perlumbaan yang pertama lalu di Jasin. Dan ni pemenang buat kali kedua musim ini, Azroy Hakim Anwar, yang akan sudah pasti membantunya dalam untuk buru kejuaraan keseluruhan bagi musim 2019 ini. Datuk Seri Syed Zainal Abidin Syed Ahmad Tahir menyampaikan negara berpasukan kepada Syarul Yuzi Ahmad Zaini. Jadi Mitsubishi Honda Yuzi Racing pemenang untuk anugerah berpasukan. Podium bagi CP150 di Litar Batu Kawan Pulau Pinang. Tempat pertama Azroy Hakim Anwar, kedua Ahmad Afif Amran, ketiga Ahmad Fazrul Syam dengan pasukan Idemitsu Honda Yuzi Racing menangi anugerah pasukan.